Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Izmir Faris dalam Assalamualaikum Subuh. Pagi ini kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah 24 Februari 2023 bersamaan 3 Syakban 1444 Hijrah. Hari Jumaat, subhanallah, hari yang barakah, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat buat kita, rahmat buat kita, berkat buat kita pada hari ini, dan kita ucapkan juga alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menghidupkan kembali kami yang setelah mana kita mati, iaitu tidur pada malam hari, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang semalam. Dan untuk anda yang menonton di TV Al-Hijrah juga boleh juga menonton kami di Facebook TV Al-Hijrah, dan juga jangan lupa ikuti kami di media sosial kami TV Al-Hijrah, dan juga Assalamualaikum di Facebook, di Twitter, Instagram dan juga TikTok. Boleh sebarang persoalan, sebarang pertanyaan boleh tulis dan ajukan kepada kami, insya-Allah. Dan pagi ini kita nak membicarakan berkaitan dengan didik jiwa dengan infak. Bukan kebetulan, memang kita berada pada bulan Syakban pada hari ini untuk kita nak masuk kepada bulan Ramadan. Kita bawakan kepada anda panel yang tidak asing lagi bersama dengan kami pada pagi ini, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, nampak berseri-seri wajah. Alhamdulillah. Dan juga nampak macam senior sekolah menengah keempat setia Ustaz. Nampak macam itu ya. Sebenarnya senior sekolah saya, alhamdulillah. Dapat bertemu pagi ini, dapat kita berkongsi ilmu, dan agar mudah-mudahan matlamat kami di TV Al-Hijrah bersatu dengan ilmu, ataupun satukan ummah dengan ilmu, berhasil insya-Allah. Ustaz, untuk pagi ini kita nak berbicara berkaitan dengan Syakban Ustaz. Ya. Kita dah masuk 3 Syakban. Mungkin ada orang yang dalam keadaan dia apa nak buat ni, dengar-dengar dia Allah nak puasa balik, kata dia baru lepas raya. Jadi mungkin ada orang yang dia macam tak suka nak duduk bulan Syakban Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan berkaitan dengan kelebihan Syakban. Silakan. Lepas raya ya. Okey, masya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Mabak. Ustaz Izmir dan juga seluruh warga Assalam, tak kira di mana pun kita berada, alhamdulillah, pagi Jumaat yang barakah, insya-Allah. Pagi Jumaat ni biasanya kita akan ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hari Jumaat hari yang kita digalakkan banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu jugalah dengan bulan Syakban sebenarnya. Bulan Syakban ni bulan yang digalakkan kita banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi jauh, bulan Syakban ni ulama berbeza pandangan apa asal perkataan Syakban tu sendiri. Kan ada sebahagian mengatakan Syakban ni daripada perkataan yatasya'abu. Kerana apa? Yatasya'abu minhu khair kathir. Apa maksudnya? Yatasya'ab ni bercabang-cabang. Berpunca daripada bulan Syakban ni ada kebaikan yang banyak. Jadi maknanya kita berada dalam bulan yang sangat baik. Dan ada sebahagian ulama mengatakan Syakban ini daripada perkataan syi'bu dengan baris bawah. Kalau syi'bu maksud dia adalah jalan-jalan dekat lereng-lereng bukit tu. Lereng bukit. Dikatakan kerana apa? Kerana Syakban ini adalah lorong kepada kebaikan. Sebahagian lagi kata Syakban daripada perkataan syakba, daripada baris atas pula. Baris atas apa maksud dia? Syakba maksudnya tampalan. Nak tampal apa pula? Kata kerana Allah menampal hati-hati orang yang beriman yang luluh dengan dosa-dosa dan sebagainya. Kita beristighfar, minta ampun pada Allah, maka Allah Ta'ala tampalkan balik hati-hati kita. Jadi itu asal perkataan Syakban lah ulama bincangkan. Tapi yang pentingnya sebenarnya bulan Syakban ni sebenarnya, dan juga semua sahabat-sahabat, bila kita fikirkan tentang bulan Syakban ni, dia ada beberapa perkara lah yang penting. Pertama sekali perpindahan kiblat. Itu saya yakin dekat TV Al-Hijrah pun kita akan bincangkan tajuk-tajuk berkaitan dengan perpindahan kiblat ni. Perpindahan kiblat secara ringkas kita sebut pagi ni. Waktu zaman Nabi SAW di Mekah, mereka solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa dan juga Kaabah. Kan secara sekaligus, senang. Tapi bila mereka dah berhijrah ke Madinah, Baitul Maqdis tu belah utara. Mekah belah selatan. Jadi memang dia orang tak boleh nak menghadap dua-dua serentak lah. Satu belah utara, satu belah selatan. Jadi selama mana mereka sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. So 17 bulan selepas daripada hijrah. Hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, 17 bulan kemudian adalah bulan Syakban. Bulan Syakban. Jadi bulan Syakban lah yang berlakunya perpindahan kiblat, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW setelah melihat Nabi asyik pandang ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha. Dan kami nampak
engkau asyik menghadap ke arah langit, maka kami arahkan engkau ke arah kiblat yang engkau redha. Perkataan tardaha dekat sini ni yang paling menariknya. Yang engkau redha. Dia berdasarkan juga kepada ayat yang lain, ayat surah Duha, biasa kita baca wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bagi kepada Nabi SAW sampai Nabi redha. Masya-Allah. Ya, jadi ayat yang ini pun kiblat yang engkau redha, yang Nabi suka. Rupa-rupanya kan bulan Syaban ni dia memang ada hubungan yang kuat dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Cinta Allah pada Nabi dan juga cinta kita pada Nabi SAW. Satu perkara lagi yang ada kaitan yang cukup rapat adalah turunnya ayat perintah berselawat. Turun ayat perintah berselawat pun menggambarkan cinta Allah kepada Nabi. Sebab tak ada satu perintah yang Allah Ta'ala mula dulu melainkan selawat kan. Jadi ayat yang semua kita hafal, insyaAllah lagi-lagi orang lelaki. Kalau orang lelaki tak hafal ayat ni, maknanya setiap kali khutbah dia tidur. Itu Tanda je dia tu. Tanda jelas kan. Jadi ayat apa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni memang tiap minggu kita dengar. Suruh selawat. Ayat ni turun pada bulan Syaban. Ini juga ayat menggambarkan kecintaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya apa lagi nak buat? Maknanya tadi selawat lah. Selawat memang kena banyak selawat lah. Kan? Selawat pada bulan Syaban ni kita kira sendiri lah berapa banyak kali kita selawat. Saya selalu cadangkan kepada semua untuk ada bilangan yang tertentu. Kita set tau. Kita set berapa banyak kali kita nak selawat. Sehari berapa. Sebab kalau kita tak set kan, kadang-kadang memang sekejap banyak, sekejap sikit. Itu main lah. Dia tak boleh konsisten tau. Jadi ulama ajar untuk letakkan satu nombor tau. Berapa banyak kali kita nak selawat sehari semalam. Ada sebahagian kata 300 kali minimum, ada yang kata sampai 700 kali, ada yang kata 1000 kali minimum. Apa pun sebenarnya atas diri kita lah, kemampuan diri kita sendiri. Kita set sendiri. Mungkin orang tanya Ustaz, selawat tu macam mana? Selawat apa yang boleh? Paling mudah sekali selawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun boleh juga yang lagi pendek lagi daripada tu sallallahu ala Muhammad. Nak lagi pendek daripada tu pun boleh. Kita kan biasalah orang pilih zaman sekarang ni kan, dia zaman instant semua kan. Jadi ada satu lagi cara, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Tapi sallallahu alaihi ni mula dengan selawat penuh dululah. Barulah sallallahu alaihi. Ataupun Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Kalau setakat Allahumma salli alaihi tu 1000 kali berapa minit je sebenarnya kan. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Simple je sebenarnya. Kemudiannya kita tadi selawat dan apa lagi kita nak buat pada bulan Syaban? Bulan Syaban kita diajar untuk berpuasa. Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, juga hadis daripada para sahabat yang lain. Nabi SAW sangat banyak berpuasa pada bulan Syaban sampai dikatakan hampir-hampir baginda berpuasa selama 1 bulan. Sampai ada dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu puasa paling afdal selepas daripada Ramadan adalah Syaban. Syaban kerana apa puasanya afdal? Kerana li ta'zimi Ramadan, kerana memuliakan Ramadan. Jadi dia intro kepada Ramadan. So kita puasa sunat dulu pada bulan Syaban. Dan ada satu lagi sebab, bila Nabi ditanya kenapa Nabi suka berpuasa pada bulan Syaban, Nabi kata sebab amal soleh diangkat pada bulan Syaban. Amal soleh ni Izmi, kalau kita baca hadis, ada banyak cerita tentang amal soleh diangkat. Ada amal soleh diangkat pada waktu malam. Tiap-tiap malam amal soleh diangkat. Ada hadis yang lain cerita tentang amal soleh diangkat waktu tengah hari. Waktu tengah hari. Kan? Ada hadis cerita amal soleh diangkat pada Isnin dan Khamis. Hanya tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Seminggu 2 kali, Isnin dan Khamis. Ada lagi amal soleh diangkat pada bulan Syaban. So kenapa Nabi puasa Isnin Khamis? Salah satunya sebab amalan diangkat. Bulan Syaban juga kita digalakkan untuk berpuasa banyak kerana pada bulan Syaban amalan kita diangkat. Jadi preparation untuk Ramadan, insya-Allah banyak benda kita nak buat. Kita bersiaplah pada bulan Syaban ni, mudah-mudahan amalan kita diangkat, amalan baik-baik aja insya-Allah. Amin ya Rabb, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan agar Syaban kita tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak juga perkongsian yang Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan selawatnya, berkaitan dengan puasanya. Tapi kita nak tanya juga pada Ustaz, boleh ataupun tidak kita nak infak ataupun sedekah banyak-banyak dalam bulan Syaban? Kita akan beristirahat seketika, kita kembali selepas ini. Tahukah kita kuasa infak
antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apapun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Baik, Alhamdulillah, tu dia video berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab yang kita tontonkan kepada anda. Tapi sebelum kita nak berbicara berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab, apa dia perkembangan terbaru, kita nak balik-balik kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kita dah tahu tadi berkaitan dengan amalan-amalan dalam bulan Syakban. Kita banyakkan selawat ke atas Nabi, kita boleh berpuasa. Tapi Ustaz, mungkin ada orang dia kata, Ustaz, saya ni puasa-puasa susah lah Ustaz. Puasa Ramadan pun kritikal. Dia nak puasa sunat Syakban tu mungkin agak berat untuk dia. Yeah. Tapi Ustaz, bagi orang yang tak boleh puasa Ustaz, apakah amalan-amalan yang dia boleh buat? Itulah, subhanallah, Allah Ta'ala bila memberikan peluang kepada kita buat pahala ni dengan macam-macam cabang. Kan? Ada orang dia boleh macam ni, ada orang lebih macam ni, ada orang lebih macam ni. Jadi ada orang lebihnya mungkin kekuatan untuk berpuasa, ada orang kelebihannya mungkin kekuatan baca Quran. Kan? Ada orang kelebihannya berinfak. Dan memang kita tak nafikan bulan Syakban ni, bila Nabi SAW sebut, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan berpuasa. Maknanya segala amal kebajikan memang sebenar-benarnya digalakkan pada bulan Syakban. Bulan Rejab baru berlalu, bulan Rejab tu memang bulan haram. So bulan haram memang dilipat gandakan pahala. Tapi bulan Syakban dia lebih kepada persiapan untuk Ramadan. Sebab Nabi SAW bagi tahu tentang puasa tu untuk memuliakan Ramadan. Walaupun kita tak nafikan sedekah paling afdal adalah sedekah bulan Ramadan. Sedekah paling afdal adalah sedekah Ramadan. Tetapi kita ni kan kalau nak sedekah, kita kena sucikan hati dulu. Dan bila kita nak sucikan hati, salah satu caranya adalah kita kena biasakan dulu sedekah. Sebab kalau kita tak biasa sedekah, nanti kan dia nak sedekah pun menggeletar tau, tiba-tiba Parkinson. Jadi dia rasa macam kenapa ni, susah benar nak sedekah tu kan. Kalau tersilap pula not yang dikeluarkan tu, menggigil dia sampai ke petang. Biru yang kecil rupanya biru yang besar. Rupanya biru yang besar. Sampai ke petang menggigil. Sebab apa? Tak biasa. Cuba kalau biasa. Kan? Kalau kita biasa sedekah, kalau biasa dah tak ada masalah dah. Dia dah jadi ringan je kan, dia jadi relax je nak bagi kan. Dah jadi macam air yang mengalir teruslah. Dah tak ada masalah pun, tak ada terhalang lagi dah. So kita nak prepare untuk Ramadan. Persiapan kita untuk Ramadan, untuk infak sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Dia kena mula daripada bulan Syakban ni. Syakban ni kita kena prepare betul-betul dengan banyak akan berinfak supaya mudah-mudahan insya-Allah Ramadan lagi berlipat ganda kita punya infak. Dan bila infak ni dia mensucikan hati, tadi kita sebut dia mensucikan hati dari sudut bakhil kita tu, dia akan hilang. Dan juga bagi orang yang menerima sedekah. Orang yang menerima sedekah pun dia dah mula tidak ada rasa hasad. Kan? Dia mula rasa okey dengan orang yang lebih berkemampuan daripada dia kan. Jadi bila dia bersihkan hati ni dua-dua pihak, bukan sahaja orang yang memberi, juga orang yang menerima. Jadi kita ni dah dekat dengan bulan Ramadan, sepatutnya kita sama-sama semua kita nak bersihkan hati, dan dosa-dosa kita banyak menghalang kita daripada melakukan ibadah. Ramadan ni kita nak buat ibadat banyak-banyak. Jadi sepatutnya sebelum Ramadan kita cuba sucikan dulu hati kita. Suci daripada dosa. So cara untuk sucikan daripada dosa salah satunya adalah berinfak. Sebab infak ni memang menghapuskan dosa. So kita tahu kita banyak dosa, kita bersedekah supaya mudah-mudahan masuk satu Ramadan nanti, tak sampai sebulan je lagi ni. Masuk satu Ramadan dalam keadaan hati kita dah bersih, clear, maka kita akan jadi orang yang dapat pulun
sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Maknanya kita kena mula daripada bulan Syaban, Ustaz. Ya. Supaya jangan mula bulan Ramadan, satu Ramadan kan takut terkejut. Ya, betul. Bila terkejut kan macam itulah sampai separuh jalan saja. Ya. Ustaz sebut tadi berkaitan dengan infak. Kita tengok juga tadi berkaitan dengan video, berkaitan dengan pertubuhan mihrab. Ustaz mungkin boleh kongsikan dengan kami pertubuhan mihrab ini dan apa yang sedang berlaku di sana sekarang. Okey, pertubuhan mihrab ini adalah pertubuhan yang menitik beratkan untuk membantu masyarakat kita, khususnya dalam kempen yang sekarang kita tengah jalankan adalah kempen membangun asas Islam. So kempen membangun asas Islam ni alhamdulillah sejak tahun lepas sebenarnya kita dah bantu yang secara jelasnya ataupun kita kata yang paling besar yang selalu kita war-warkan di TV Al-Hijrah ni adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh Rawang. Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh ni masjid lama, berada kat tepi jalan tu je, dekat Sungai Cuh tu. Dan masjid itu memang sangat-sangat memerlukan kepada bantuan kita lah, sebab mereka dah solat dalam keadaan masjid yang dah uzur lah kita kata, dan banyak kerosakan kat masjid tu. Lagi-lagi jemaahnya pun makin ramai. Jalan tu jalan utama, jalan tu pula dekat dengan bypass pula kan. Itu memang jalan tu dah jadi jalan utama. Jadi ramai sangat orang. Sembahyang melimpah-limpah. Lagi-lagi sembahyang Jumaat kan, memang melimpah-limpah. Kena pula sekarang ni musim hujan. Ya Allah, kadang fikir balik macam mana lah dia orang sembahyang kalau hujan lebat turun. Kalau panas pula kan. Jadi gambar yang ada dekat skrin TV kita sekarang ni Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh Rawang yang dah sedia ada lah, dan cuba tengok ni makcik-makcik ramai mengaji kan, untuk ilmu. Kuliah duha. Ya, kuliah duha, kuliah muslimat kan. Mudah-mudahan kan kita bayangkan insya-Allah kalau ada sumbangan kita nanti, mereka dapat masjid yang baru nanti insya-Allah kita dapat saham pahala yang besar. Tu gambaran masjid yang baru nanti insya-Allah akan dibina di situ. Projek yang kedua pula adalah projek Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang berada di Gombak. Sekarang ni berada di, kita tahu Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni, kalau siapa orang Seri Gombak dia biasanya dia tahulah kan, memang dia menyewa dekat deretan lot kedai. Lot kedai. Jadi kita perhatikan pelajar-pelajarnya, masya-Allah, pelajar-pelajarnya rajin, pelajar-pelajarnya sangat hebat lah. Saya jumpa pelajar-pelajar di pun saya kata impress loh tengok budak-budak ni. Anak saya dulu pun belajar kat situ sebenarnya. Jadi ni adik-adik kita ni, anak-anak kita ni kan duk bersilat dan sebagainya ni. Ya Allah. Dan visi dan misi sekolah ni pun masya-Allah memang sangat dahsyat. Dan bertahun-tahun mereka berada di lot rumah kedai tu. Jadi mereka dah ada sebidang tanah yang sangat strategik di Gombak, dan ini dah ada insya-Allah bangunan yang akan terhasil nanti, bangunan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang insya-Allah akan memberikan satu tempat yang kondusif lah untuk para pelajar dan juga para guru, juga akan menjadi one stop center insya-Allah untuk masyarakat Islam di Gombak. Jadi terus layari infakmihrab.com, www.infakmihrab.com, dan juga yang paling mudah juga terus pergi kepada Facebook Pertubuhan Mihrab. Sebab kita sebenarnya ada projek-projek lain macam ini. Masjid ni bukan kat Turki sebenarnya. Masjid ni dekat Sungai Ramal. Dekat Sungai Ramal. Kajang. Itu juga antara projek kita yang terkini. Masjid Al-Falah namanya di Sungai Ramal, Kajang. Yang ni masjid ni memang cantik sangat. Kalau kita tengok memang macam kat Turki, macam ke Istanbul kalau kita tengok masjid ni. Jadi memang ini juga antara projek kita sekarang ni untuk melengkapkan masjid ni. Masjid ni dah 90% siap. Bila dijangka Ustaz siap? Dalam tempoh yang terdekat insya-Allah. Ramadan boleh, mudah-mudahan. Kalau cukup duitnya untuk kapetnya, untuk sound systemnya kan. Kita perlukan sebenarnya ada banyak lagi, perlukan lebih kurang 5 juta lagi. Sebab ada lagi bayaran yang tertangguh. Macam tu juga ada lagi projek-projek kita yang lain. Terus layari Facebook Pertubuhan Mihrab, insya-Allah kita akan nampaklah ada banyak projek-projek yang ongoing khususnya pada aset-aset Islam ni, masjid-masjid dan juga Mahat Tahfiz ni. Baik, itu dia banyaknya peluang-peluang yang ditawarkan oleh Pertubuhan Mihrab berkaitan dengan projek-projek yang terbaru, mungkin Pertubuhan Islamiahnya di Sungai Cuhnya, dengan mungkin kita katakan dengan Mahat Tahfiznya, dengan masjid-masjid yang disebutkan tadi dan seumpamanya. Mungkin itu peluang untuk kita sama-sama untuk sama-sama berinfak, dan juga mungkin kita boleh dapatkan saham akhirat bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Said Berkadi atas perkongsian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, pukul 7 nanti kita akan bersama-sama dalam Assalamualaikum untuk kita nak bahaskan berkaitan dengan bulan Syaban, persiapan menuju Ramadan. Jangan ke mana, jumpa lagi di Assalamualaikum sebentar lagi. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia
Kerana apapun yang kita infakkan, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.